Pada musim panas tahun 2015, seorang atlet sukan ekstrim dari Rusia bernama Sergei Yutyugov merancang untuk melakukan aktiviti base jump bersama seorang rakannya di kawasan pergunungan Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah di Azerbaijan yang terkenal dengan lembahnya yang sangat curam dan berbahaya. Kali ini, Sergei dan rakannya merancang untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berisiko. Mereka bercadang untuk meluncur melalui seutas kabel ke luli lama yang merentangi lembah itu menuju ke bahagian tengah sebelum menggantungkan diri dan melakukan base jump terus dari kabel itu. Kabel itu dipercayai sudah berusia puluhan tahun dan pernah digunakan untuk tujuan industri suatu ketika dahulu. Namun mereka tidak mengambil kira bahaya daripada keputusan yang baru sahaja mereka lakukan. Dalam beberapa saat sahaja, pergerakan Sergei menjadi tidak terkawal. Dia meluncur dengan kelajuan yang semakin meningkat. Lebih buruk lagi, sarung tangan yang dipakainya tidak lagi membantu, memaksanya memegang kabel keluli berkarat itu hanya dengan tangan kosong. Geseran logam yang panas mula membakar tapak tangannya hingga kulitnya melepuh. Sergei coba memperlahankan pergerakannya dengan menggenggam kabel itu sekuat mungkin, walaupun dia sedar tindakannya itu boleh mengakibatkannya kehilangan jari. Namun pada saat itu, melepaskan pegangan mungkin jauh lebih berbahaya. Selepas beberapa detik yang mencemaskan, Sergei akhirnya berjaya sampai ke bahagian tengah kabel dan terus melakukan base jump. Еще. Kedua-duanya akhirnya mendarat dengan selamat. Walaupun insiden itu berakhir tanpa kematian, ramai yang menganggap aksi Sergei ini sebagai salah satu percubaan paling berbahaya yang pernah dirakam. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun telah dibawa ke sebuah klinik di Zamboanga del Sur, Filipina, selepas mengalami demam yang berlarutan selama beberapa hari. Doktor yang memeriksanya berkata kondisinya sudah cukup kritikal. Keesokan harinya, pada 12 Julai 2014, anak kecil itu diisytiharkan meninggal dunia. Jenazahnya dibawa pulang oleh keluarganya untuk persiapan pengebumian pada keesokan harinya. Ahli keluarga dan orang tersayang berkumpul untuk melihat jenazah buat kali terakhir. Suasana suram menyelubungi rumah itu ketika mereka memandang tubuh kecil itu terbaring di dalam keranda yang kemudiannya ditutup, mengingatkan mereka bahawa hayatnya begitu singkat untuk dinikmati sepenuhnya. Namun sebelum pengebumian dilakukan, seorang jiran yang ditugaskan mengatur posisi jenazah
mendapati sesuatu yang aneh. Semasa dia membuka keranda, kepala kanak-kanak itu bergerak sedikit. Terperanjat dengan apa yang dilihatnya, jiran itu segera memeriksa denyutan jantung dan mendapati nadinya masih berdegup. Dia masih bernafas. Menyedari perkara itu, salah seorang ahli keluarga mula merakam. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika keranda itu tidak dibuka. Kemungkinan besar kanak-kanak itu akan dikebumikan hidup-hidup tanpa sesiapa mengetahuinya. Video ini kemudiannya menjadi viral. Rakaman asal menarik lebih daripada 1 juta tontonan, manakala stesen berita yang melaporkan kisah ini kini mencatat 30 juta tontonan. Ia menjadi salah satu kisah horor viral yang paling terkenal di internet walaupun kisah ini berlaku 11 tahun yang lalu. Namun video itu tidak menceritakan keseluruhan kebenaran. Kisah ini disahkan sendiri oleh seorang pegawai polis yang menyiasat. Dia mengakui berlaku kekeliruan diagnosis sehingga kanak-kanak itu disalah tafsirkan telah meninggal dunia. Realitinya, kanak-kanak itu tidak sedar sepenuhnya. Walaupun ada denyutan jantung dan pernafasan, kondisinya lebih kepada koma atau sangat lemah. 2 hari selepas rakaman itu, pada 15 Julai, dia sekali lagi diisytiharkan meninggal dunia. Kali ini untuk selamanya. Apabila video itu disiarkan pada 13 Ogos 2014, anak kecil itu sudah pergi buat selamanya. Happy tears, knowing that thankfully she's fine. I'm glad they opened that casket to check to move around. Yeah. Wow. Walaupun rakaman itu digambarkan sebagai keajaiban, hakikatnya ia hanyalah ilusi yang tragis. Keluarganya terpaksa menghadapi kehilangan anak mereka buat kali kedua. Sekali ketika hampir dikebumikan hidup-hidup dan sekali lagi apabila dia benar-benar meninggal dunia. Walaupun kisah ini sudah 11 tahun berlalu, melihat kembali video itu masih menimbulkan rasa menakutkan bagaimana seorang kanak-kanak berusia 3 tahun yang disalah tafsirkan telah meninggal dunia hampir dikebumikan hidup-hidup. Yang menjadi persoalan ialah adakah masih ramai lagi yang mengalami nasib serupa tanpa sesiapa menyedarinya. Água é forte. Fica aí dentro. Não sai não, gente. Gente, não sai. Nós não tem corda. Ini adalah detik menyayat hati yang berlaku di sebuah bandar besar di Brazil. Seorang pempengaruh kecantikan berusia 28 tahun, Jennifer Martins, direkam kamera ketika dia berpaut pada sebuah kereta demi menyelamatkan nyawanya sebelum akhirnya dihanyutkan oleh arus banjir. Sebelum tragedi itu berlaku, Jennifer telah mengumpulkan lebih daripada 80,000 pengikut di Instagram dengan berkongsi kandungan berkaitan fashion, gaya hidup serta sedikit gambaran tentang kehidupannya bersama suaminya Lima. Mereka berdua telah menjalin hubungan selama 14 tahun, termasuk 8 tahun sebagai suami isteri. Namun pada malam 24 November 2024, segalanya berubah dalam sekelip mata. Jennifer sempat memuat naik sebuah video di Instagram yang kini telah dipadam. Dalam video itu, dia kelihatan sedang mendengar muzik ketika keluar bersia pada waktu malam bersama suaminya. Video itu disertakan dengan caption ringkas, "Saya akan menjadi muda semula." Tidak lama selepas tengah malam, ribut kuat melanda kawasan Uberlandia membawa hujan lebat yang luar biasa. Hujan itu menyebabkan banjir besar di beberapa jalan, termasuk kawasan di mana pasangan tersebut sedang memandu. Kereta mereka akhirnya terperangkap di tengah jalan yang sudah ditenggelami air.
Keadaannya menjadi lebih buruk apabila sebuah kenderaan lain melanggar kereta mereka, memaksa Jennifer dan Lima keluar dari kenderaan untuk cuba melarikan diri daripada air yang semakin naik. Rakaman kamera keselamatan kemudian menunjukkan detik cemas itu. Mereka berdua berpaut pada kereta tersebut, berdiri di dalam air deras yang sudah mencapai paras pinggang. Seseorang yang berada berhampiran cuba membantu dengan menghulurkan sebuah tangga ke arah mereka. Namun malangnya, tangga itu tidak mencukupi. Jennifer tidak mampu bertahan lebih lama. Dalam beberapa saat yang mengerikan, dia akhirnya terlepas pegangan dan dihanyutkan oleh arus deras sejauh kira-kira 300 meter. Namun Lima suaminya berjaya diselamatkan. Sekitar jam 1.25 pagi, Jennifer ditemui dalam keadaan tidak sadarkan diri. Anggota bomba segera melakukan CPR untuk menyelamatkannya. Namun ketika itu, semuanya sudah terlambat. Jennifer disahkan meninggal dunia akibat lemas dan kecederaan parah, sekaligus menjadi mangsa pertama yang disahkan terkorban. Dalam satu hantaran di Instagram Stories, Lima meluahkan kesedihannya dengan kata-kata yang ringkas tetapi sangat menyayat hati. Saya hanya mahu dia kembali. Tidak lama kemudian, dia turut memuat naik sebuah video untuk mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang memberikan sokongan sambil menjelaskan beberapa maklumat salah yang tersebar mengenai tragedi itu. Namun mungkin perkara yang paling menyayat hati tentang tragedi ini adalah satu hakikat yang sukar diterima. Detik-detik terakhir Jennifer, semuanya direkam kamera. Это он только что стучал, короче, вот. Я как смогла, так записал. Tiada seorang pun yang dapat meramalkan saat ajal menjemput. Namun bagi seorang kanak-kanak perempuan bernama Felicia Kononchuk, seolah-olah wujud satu perasaan yang lebih daripada sekadar firasat. Ketakutan mendalam terhadap sesuatu yang bakal berlaku mendorong kanak-kanak berusia 9 tahun itu merakam sebuah video dan memuat naiknya di TikTok pada 17 Februari 2021. Pada waktu itu dia berada di rumahnya di Chita, sebuah bandar di Siberia, negara Rusia, bersama dua orang adiknya yang berusia 4 dan 14 tahun. Dilaporkan bahawa ayah mereka keluar sebentar untuk ke kedai. Dalam video tersebut, Felicia kelihatan cemas. Короче, ребята, всем привет. У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Я просто, мне страшно. Блин. Он вообще... Мне страшно. Seorang jiran lelaki dilaporkan mengetuk pintu rumah mereka berulang kali dengan cara yang mencurigakan. Это он только что стучал, короче, вот. Я как смогла, так записал, блин. Я боюсь, я пойду опять. Скажу вам по-честному, он уже, блин, час где-то стоит, стучит. Я уже, блин, сердце страшно. Жестко. Это жестко. Мой брат, короче, спрятался и все. Menurutnya lelaki itu telah mengetuk pintu rumahnya hampir selama 1 jam. Felicia juga menyebut bahawa jiran tersebut sedang mabuk, mengetuk pintu dengan kuat sambil mengeluarkan kata-kata kesat. Bimbang sesuatu yang buruk akan berlaku, Felicia dikatakan menyuruh adiknya yang lebih kecil untuk bersembunyi. Я с братом младшим, старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, короче. Он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть просто, капец. Мне очень страшно, у меня сердце бьется, жесть. Я боюсь, у меня просто... Теперь он сначала прям долбился, будто ногой, а теперь вот долбится. Долбится, это прям слышно. Это очень жестко слышно. Чё его... У меня просто башка раскалывается. Selepas beberapa ketika, ketukan itu tiba-tiba berhenti dan Felicia mungkin menganggap keadaan telah kembali selamat.
Namun lebih kurang 15 minit selepas video itu dimuat naik, situasi bertukar menjadi tragedi. Jiran tersebut datang semula dan melepaskan satu das tembakan menggunakan senapang melalui pintu rumah, tepat mengenai Felicia di kepala. Ayahnya yang baru tiba di rumah cuba menyelamatkannya dan menghubungi ambulan untuk membawa Felicia ke hospital. Bagaimanapun menurut doktor yang merawatnya, Felicia tidak mempunyai peluang untuk diselamatkan dan dia meninggal dunia tidak lama kemudian. Polis segera menahan jiran tersebut yang dikenali sebagai Vasily Dunets, berusia 33 tahun, seorang pekerja di sebuah kedai barangan rumah. Hubungannya dengan keluarga Felicia sebelum kejadian digambarkan sebagai baik, tetapi dilaporkan terdapat ketegangan akibat aduan mengenai bunyi kerja pembaikan di rumah keluarga Felicia. Semasa kejadian, Vasily dijumpai masih duduk berdekatan tangga dalam keadaan mencurigakan dan dipercayai dalam keadaan mabuk. Semasa siasatan awal, dia mengaku kepada pihak berkuasa bahawa dia telah melakukan perbuatan tersebut. Vasily kini menghadapi tuduhan pembunuhan serius di bawah Undang-Undang Jenayah Rusia yang membawa ancaman hukuman berat, termasuk kemungkinan penjara seumur hidup jika disabitkan kesalahan.